Okey, tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni dia sama topik dengan fizik form 5. Sama. So, teknologi dan aplikasi tenaga nuklear. Okey, menunjukkan beberapa contoh impak tenaga nuklear pada kehidupan terutamanya manusia dan persekitaran. Okey, kita ada logi tenaga nuklear tapi dalam kapasiti kecil, dekat bangun. Reaktor nuklear kecil sebab tu kalau korang ada kelab sains ke, bolehlah buat lawatan ke sana. Tapi jangan kau pergi letupkan benda tu. Okey, nuklear ni kita mesti tenaga. Biasa tenaga. Lepas tu kesihatan, ada kegunaan untuk kesihatan, isu persekitaran, air, makanan dan pertanian, perindustrian, sains nuklear, perubatan nuklear. Biasanya kanser lah. Okay. So, impak tenaga nuklear terhadap kehidupan dan persekitaran. Tenaga. Tenaga nuklear digunakan untuk menjanakan tenaga elektrik. Dia bahan mentah memang mahal. Tapi bila kita dah ada logi nuklear ni, kita akan dapat mengekalkan harga sumber tenaga elektrik tu untuk satu tempoh yang lama. Kenapa tenaga elektrik kat Malaysia ni bil dia boleh naik? Sebab bil elektrik kat Malaysia ni dia bergantung pada harga arang batu, sumber arang batu dengan petroleum. Kalau kau pergi ke arah Terengganu, kau lalu Pakar. Kat Pakar kau Terengganu tu, dekat situlah logi tenaga elektrik yang terbesar kat Malaysia dengan dekat Segari Lumut. Kat Segari Lumut tu diguna arang batu. Arang batu tu dia dapat dari Indonesia lah. Dekat Pakar Terengganu tu dia guna petroleum. Kat Pakar Terengganu tu sumber petroleum lah paling banyak kat Malaysia. Daratan, sumber petroleum daratan. Kat situ ada logi elektrik lah. So, kalau harga elektrik dengan harga arang batu naiklah. Okay. So, paling besar kat Malaysia. Sebab tu Malaysia cuba nak buat solar, cuba nak pakai hidroelektrik. Tapi macam kat Sarawak, dia guna hidroelektrik. Bakun, empangan bakun. Memang besar gila lah. Dia orang buat besar gila. Itu dipunyai oleh kerajaan Sarawak, bukan kerajaan Malaysia. Kerajaan Sarawak punya, so seluruh Sarawak tu dia dijana oleh empangan hidroelektrik pakai air tu, dan dia orang boleh supply juga kepada Indonesia. Indonesia kan dia nak buat kerajaan Jakarta Baru kan dekat Kalimantan sebelah Sabah dan Sarawak tu. Nanti Sarawak lah bagi. So Sarawak dapat duit. Ibu negara baru. Ibu negara baru. Apa nama tak? Jadi macam sebab tu Indonesia nak buat kat situ. Sebab dia dah ada sumber tenaga. Nampak? Dia nak macam kita lah dulu ibu negara kita ialah Kuala Lumpur. Tapi kita pindahkan ke Putrajaya. Sama lah konsep Indonesia nak buat. Kalau kat Indonesia tu Jakarta tu dia macet. Macet tu sesak. Jam. Dia dah macet. So dia tak boleh lah. Dia dah jadi inilah. Saya ingat semasa saya pergi Indonesia tahun 2000 Jakarta 2018. Mungkin sebab saya pergi tu time cuti cuti Hari Raya Cina. So cuti kosong je kan. Tapi masa saya nak balik tu diorang dah start kerja. So macam driver tu kena bawa kat sana kita pakai Grab kan. Kat sana dia ada yang port famous namanya Gojek. 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 Kan yang sana ni kau mesti pergi. Kan pernah pergi Jakarta. Jakarta kan? Ke Bandung. Abang kau tak ikut lah tu. Gojek lah kat sana. Tak pakai Grab, pakai Gojek. Gojek tu, kalau Grab, kita kena pilih kereta ke apa kan? Kalau naik Gojek, dia memang naik MPV. MPV je. Tak ada kereta. Kat sana dia orang ada tu, Grab, motor. Kita kat Malaysia tak ada. Memang nampak kan. Tapi orang suka naik tu apa? Bajaj. Bajaj tu kenderaan roda 3. Dia ni, lepas tu kita duduk belakang dia. Bawa lah.
Ada bajas buruk, ada bajas saya rasalah dua-dua. Bajas buruk macam memang uzur lah. Tapi jalan sesempit-sempit jalan je lalu. Dengan bajas baru tu lah elektrik, tapi slow pula. Dia pakai tenaga elektrik kan. Mungkin slow. Yang bajas buruk tu laju gila. So nak pergi mana-mana, contoh nak pergi mana-mana ke Tanah Abang ataupun Tamrin ke apa, lalu lah jalan. Kalau tidak, kena macet dah lalu jam. Kat sana ada KFC. Tapi masih. Dia kena makan makanan tempatan lah. Dia ada macam KFC juga kat situ. Sedap, bau sedap. Tapi dia ada jual kat lorong-lorong. Dia bukan ada stall besar lorong-lorong. Pergilah. Tapi banyak cawangan. Macam sebelum balik baru jumpa, baru perasan. Saya nak balik petang, pagi tu baru jumpa. Baru perasan sedap ni. Kau tahu daripada awal tu mas. Lagi murah ke tu. So, itulah. Itulah. So macam Indonesia ni satu negara yang besar. Pun orang pun tak ada reaktor nuklear. Tapi negara-negara yang maju lah biasanya ada reaktor nuklear macam Jepun lah. Tapi reaktor nuklear ni kalau dia pecah macam kat Jepun tu, kawasan tu dia tak boleh guna dah untuk beberapa lama. Dia tak tahu berapa lama. Sebab dia dah jadi radioaktif. Okay. Lepas tu perubatan nuklear, penggunaan radioisotop untuk menentukan tempat terdapatnya darah beku dan tumor dalam otak, rawatan tumor atau kanser dalam radioterapi. Yang saya cakap tadi, yang arwah Mak Suminum tu, dia akan, bila dia lalu MRI, dia akan detect cahaya. Sains nuklear, kajian struktur atom dan tindak balas nuklear seperti pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus, perindustrian, pelombongan dan pemprosesan bahan api seperti uranium 235 dan merupakan perindustrian yang menghasilkan banyak peluang pekerjaan. Makanan dan pertanian, tenaga nuklear digunakan dalam proses pengawetan makanan. Nampak? Dia ada nuklear makanan. Nampak? Digunakan untuk proses pengawetan makanan. Yang diawetkan makanan bersimpan lama. Contoh, nenas dalam tin. Boleh berbulan-bulan. Kalau kat luar kau potong, kena makan cepat kan? Dia boleh simpan lama. Itulah dia, itu kita panggil nuklear makanan. Dan pengawalan tenaga perosak dalam pertanian. Air, hasil buangan nuklear dalam tanah akan mencemarkan sumber air bumi seperti air bawah tanah. Isu persekitaran, kemalangan tenaga nuklear mengancam dan mencemar persekitaran. Kesihatan, langkah keselamatan diambil sewaktu menggunakan tenaga nuklear untuk mengelakkan kesan buruk tenaga nuklear kepada kesihatan manusia. Okey, Raja 12.2 menunjukkan peningkatan penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear di negara-negara di seluruh dunia. Berdasarkan graf dalam Raja 12.2, sejak tahun 2000, negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear telah menjana lebih kurang 2,500 TWJ setiap tahun. Besar tu. Penggunaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear dilakukan di negara-negara tersebut kerana sebab-sebab seperti berikut. Penjanaan tenaga yang lebih efisien. Kos penjanaan yang lebih murah. Kan saya cakap tadi, lebih besar alam kerana tidak membebaskan gas karbon dioksida. Tengok. Negara barat dan tengah Eropah paling banyak, nampak? Yang biru ni. Dia paling banyak kan? Dengan negara Amerika Utara. Paling banyak. Asia tak berapa banyak. Paling sikit Timur Eropah dan Rusia. Okey. Manfaat dan kesan buruk penggunaan tenaga nuklear. Terdapat pelbagai sumber lain untuk menjana tenaga elektrik. Raja 12.3 menunjukkan perbandingan jumlah penjanaan tenaga elektrik daripada pelbagai sumber tenaga lain selain tenaga nuklear. Okey, ini yang saya kata tadi. Kau tengok paling banyak apa? Arang batu kan? Arang batu, gas asli, itulah Malaysia. Kurang sikit, tapi Malaysia masih bergantung pada yang sama. Sebab tu kita punya kos penjanaan tenaga elektrik tinggi. Memang tinggi. Okey. Kalau kerajaan tak melaksanakan subsidi, habis lah. Lagi mahal. Terlalu mahal. Okey. Lepas tu orang Singapura datang Malaysia isi minyak penuh-penuh. Minyak kat sana mahal. 2 kali ganda harga kita. Kat Thailand pun harga minyak mahal. Kat Thailand.
Sebab tu orang sebelum masuk Thailand isi minyak penuh-penuh kalau bawa kereta. Biasa dah pergi Thailand 3 kali bawa kereta, 3 ke 4 kali saya ingat. Bawa kereta memang sebelum masuk Thailand isi minyak penuh-penuh. Baru pergi jauh. Boleh lah pergi sepat Nyai. Ada orang lagi pandai dia sampai Krabi. Lagi jauh lah dia pergi. Boleh, memang boleh bawa kereta masuk. Tapi itulah minyak sana mahal. Okay. Catat pai dalam darjah 12.3 A dan B menunjukkan bahawa kadar penggunaan tenaga nuklear tidak melebihi kadar penggunaan tenaga sumber lain seperti arang batu, gas asli, hidroelektrik untuk menjana tenaga elektrik sedunia. Okay, nak cakap yang arang batu dan gas asli masih banyak. Tenaga nuklear sama aja kat situ juga banyak dia. Tak bertambah pun. Itu nak cerita macam itulah. So tak boleh buat apalah. Hal ini kerana penggunaan sumber tenaga nuklear mempunyai manfaat dan kesan buruk seperti yang ditunjukkan pada rajah 12.4 dan 12.5. Okey, menjana tenaga elektrik dengan murah dan efisien. Okey, kebaikan sumber tenaga nuklear. Nampak? Menjana tenaga elektrik dengan murah dan efisien. Menjana tenaga elektrik dengan kuantiti yang besar dan stabil. Kita hanya perlukan satu logik jana kuasa nuklear untuk menjana elektrik ke seluruh Malaysia. Tapi nak letak mana? Nak letak belakang rumah korang? Kalau meletup, habislah. Tidak menghasilkan bahan pencemar seperti gas rumah hijau dan asap, mengukuhkan ekonomi. Kita masalah kat Malaysia ni, kita nak buat contohlah, kan? Kita ni bagus tak dari segi penyelenggaraan? Contoh kita buat jalan raya. Kan, jalan raya kita baru je tak. Agak-agaknya berapa lama rosak balik. Kan, tak payah susah. Adalah orang korek. Kan? Baru je tak. Nanti bulan depan ada orang korek. Dah jalan tak rata. Itu masalah kita. Itu susahnya. Kita ni tak bekerja dengan betul. Tak bekerja dengan betul. Sebab tu jalan raya kat kita, kat Malaysia ni macam tu. Elok. Tapi ada juga kat negeri lain jalan elok. Tu yang sepelik. Kenapa dia orang boleh elok kan? Contoh, yang cuti lepas saya pergi Penang. Nak kata kenderaan tak banyak, banyak gila kat dalam Pulau Pinang. Banyak gila kenderaan. Lori besar-besar, trailer semua ada. Tapi jalan dia elok. Elok. Memang elok. Kata je elok. Lalu jalan, saya ada sekali tu selalu jalan berbukit. Pun elok. Elok tak? Balik Selangor. Kan? Balik Selangor semula, bonggol tinggi. Kan? Bonggol ditinggikan kat jalan kilang kat Raja Wali kan? Siapa naik motor memang lambung. Kan? Kat jalan kontrol tu, bonggol, A3 bonggol tinggi-tinggi, ditinggikan. Saya terkejut. So, kalau kau laju tu memang lepas 3 bonggol terus. Terbang. Oh, tinggi gila. Ada saya dah tahu bonggol tu tinggi kan. Saya potonglah kereta pelan je bawa. Kereta tu nak potong sebalik. Kau bayangkanlah apa jadi kereta tu. Kan, saya pun dah tengoklah bonggol tu kan. Okay, kita masalah kita ialah penyelenggaraan. Kau tengok sekolah korang lah. Kan? Contoh baru cat nanti tahun depan dah teruk lah. Kan? Itu. Contoh pipe air sekolah Patandas. Bulan tahun depan, minggu depan dah rosak. Itu masalahnya. Kan pam tandas nak tarik. Kejap je. Kita tak boleh masuk tandas. Mula-mula je. Okey, keburukan sumber tenaga nuklear merupakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Tapi tidak boleh diperbarui pun, tapi sumber dia boleh pakai sehingga berjuta tahun. Kebocoran bahan nuklear dan radioaktif yang karsinogenik mengancam keselamatan hidupan. Kos pelumbungan dan pemprosesan yang sangat tinggi. Penyalahgunaan tenaga nuklear sebagai senjata nuklear. Okey. Senjata nuklear. Okey. Kau pernah dengar tak kapal selam ataupun kapal laut yang menggunakan tenaga nuklear?
kat Malaysia tak ada, kita tak ada. Kapal kita semua diesel. US, Britain, France, China. China tak satu. Ada orang guna kapal selam atau kapal perang yang pakai kuasa nuklear. Jadi korang bayangkan, dia boleh pakai beberapa lama kan. Jadi dia orang boleh duduk kat lautan selama berbulan-bulan lamanya. Dia orang pergi ke pangkalan hanya untuk menambah apa makanan tu. Yang ada satu kapal besar tu, kapal pengangkut yang bawa kapal-kapal terbang yang atas tu kat lautan tu, tu kuasa nuklear. Kuasa nuklear. So dia orang mana? Kita diesel. Dia paling-paling pusing kat Malaysia je. Boleh pusing-pusing kat Malaysia. Sebab dulu dia bawa balik, contoh kapal selam Malaysia ni, dia bawa balik daripada France, France buat. Kena berhentilah banyak kali, kena isi minyak. Isi minyak nak balik ke Malaysia kan. Tapi menyelam lah kat dasar laut. Dia bawa balik. Lepas tu kita bawa balik 3. 2 ada dalam air, 1 ada kat darat. Dia tak menyelam kat dalam air, dia menyelam kat darat. Sekarang dia dekat Melaka. Dekat Melaka tu dekat museum kapal selam. Itu sekali dah dia package. Beli 2 kapal selam, dapat 1 yang di darat. Betul lah. Betul lah. Tak salah rasa kapal selam kita sekarang ni dua-dua berada dekat Sempagar. Sempagar ni kat Sabah. Dia punya kapal selam punya port. Dia kenapa tak buat kat sini tak sesuai. Tapi dia boleh berlayar. Dia boleh layar sampai ke sini. Tapi dia tak sesuai untuk port. Untuk kita panggil dock. Dock tu nak berhenti. Tak sesuai. So dia buat kat Sabah. Sempagar nama tempat dia. Of course lah kalau kau kerja dekat kapal selam, of course lah gaji dia lain. Tapi bukan kau kena jadi tentera untuk menjadi kerja kat kapal selam. Dia pun kena pegawai sains, pemakanan. Tapi of course lah sebahagian tentera. Tukang masak, engineer. Tapi gaji dia memang lebih lah daripada orang biasa. Contoh kawan saya dulu pernah jadi pegawai pemerintah kat atas kapal lain. Tapi itulah, dia kerja atas kapal mesti dah berbulan-bulan tak balik rumah kan. Tapi sekarang tak adalah, dia dah jadi duduk kat darat. Okay. Kerja yang menarik, tapi itulah. Okey, penghasilan tenaga nuklear. Mengikut persamaan Einstein, tenaga E yang dibebaskan dihubungkaitkan dengan jisim M yang hilang. Formula berikut E MC kuasa 2. E ialah tenaga yang dibebaskan dalam unit joule. M ialah jisim yang hilang dalam unit kilogram. C ialah laju cahaya dalam vacuum yang bernilai 3/10 kuasa 8. Okey. Ini adalah contoh proses pembelahan nukleus. Dalam reaktor nuklear tadi. Nukleon berkelajuan tinggi membedil macam menembak. Dia tembak uranium-235. Uranium-235 tu adalah sumber tenaga nuklear. Tak ada kat Malaysia. Tak ada kat Malaysia. Tapi kalau ada kat belakang rumah kaya lah. Nanti US datang, nanti dia tanpa rumah korang lah. Dia nak beli. Iran, Korea Utara. Dia tak jumpa Perdana Menteri, dia jumpa korang terus. Duit lagi mahal emas kot. Kau tak perlu jual banyak pun, jual seketul je. Jual seketul je kaya-kaya dah, berjuta-juta dapat lah. Tapi memang tak adalah kat Malaysia. Kalau ada apa? Okay. So, nukleus U35 tu nampak tak dia pecah kepada 2. Lepas tu nukleus yang kecil tu pecah lagi. Macam multi level marketing. Macam buat bisnes lah. Okay. Tu persamaan di bawah tu. Okay, atom barium dan krypton terhasil. Krypton ni kan siapa yang takut?
Krypton. Superman. Sebab tu warna hijau, dia takut. Nanti dia melemahkan Superman. Superman tak wujud pun sebenarnya. Tapi nak cerita kelemahan Superman adalah Krypton kan. Okay, dia pun tak boleh tenaga nuklear kan. Okey, pelakuran nukleus tu tadi yang besar dia pecah jadi dua. Sekarang ni pelakuran nukleus yang dua tu dia bergabung jadi satu. Kira pembelahan pecah, pelakuran gabung. Okey. So, dua nukleus ringan seperti deuterium hidrogen 2 dan tritium hidrogen 3 bergabung dalam proses pelakuran. Nukleus yang lebih besar dan berat helium 4 terhasil. Okey. So, tenaga nukleus dan neutron dibebaskan. Okey, tengok. Tindak balas berantai yang tadi proses pembelahan nukleus. Kalau kau tengok, setiap proses pembelahan nukleus tu, nampak yang ni yang pertama, akan menghasilkan tenaga. Nampak? Semakin banyak proses, semakin banyak tenaga dihasilkan. Tenaga itulah yang digunakan untuk menjana elektrik. Tapi tak ada kat Malaysia. Okey. Neutron berhalaju tinggi yang dibebaskan daripada tindak balas nuklear boleh membedil nuklear berat lain dan menyebabkan nukleus berat tersebut terbelah dua. Hal ini bermakna suatu tindak balas nuklear sama ada pelakuran ataupun pembelahan nukleus boleh mencetuskan tindak balas nuklear yang lain. Oleh itu, bilangan tindak balas nuklear semakin bertambah dan berterusan seperti yang ditunjukkan dalam rajah 12.8. Tindak balas ini dipanggil tindak balas berantai. Tindak balas berantai dapat dibagikan kepada dua, iaitu tindak balas berantai berkawal, terkawal dengan tak terkawal. Okey. Macam mana jadi tak terkawal? Tengok gambar tu. Kadar pembelahan nukleus dikawal dengan menggunakan rod kawalan. Okey. Ini terkawal Kadar pembebasan haba dapat dikawal. Contohnya pembelahan nukleus dalam sistem jana kuasa tenaga nuklear. Kalau stesen jana kuasa ni pecah, dia terkawal ke tidak? Jadilah tak terkawal. Jadi tak terkawal macam mana? Kena kosongkan kawasan di sekitar tu, di mana yang ada penduduk sehingga tak rasa berapa kilometer persegi. Maksudnya kawasan tu kena ditinggalkan begitu sahaja. Tak boleh bawa kereta ke duit ke, tak boleh. Pergi selai sepinggang. Macam kat Jepun itulah masa tsunami tu. Dia punya hidrogen nuklear pecah. Jadi kalau Fukushima nama tempat tu. Dia pecah, jadi kawasan tu dipaksa dikosongkan, tinggallah kereta. Kalau dipindah ke tempat barulah. Lepas tu kalau ada yang ada infected dengan nuklear, dia kena buat rawatan dulu supaya normal lah. Tapi dia orang tak boleh kembali ke tempat asal. Sampai bila? Kita pun tak tahu. Sehingga tindak balas tidak terkawal tu habis. Tapi habis tu tak tahu. Maksudnya tak dapat nak beritahu sampai bila. Okey. Okey, kalau tindak balas berantai yang tak terkawal, dia kadar pembelahan ataupun pelakuran gas tidak dapat dikawal. Kadar pembebasan haba yang banyak dalam masa singkat. Contohnya dalam letupan bom atom dan pelakuran nukleus di matahari. Macam bom atom tu masa dilepaskan kat Hiroshima dengan Nagasaki tu, kan menyebabkan sehingga jutaan manusia, ratusan ribu ke jutaan manusia yang terkorban sebabkan tindak balas berantai tak terkawal. Tapi kawasan tu jadi kawasan yang padang jarak padang terpukul lah. Ada yang hidup tapi cacat. Ada yang hidup tapi dia tak dapat hidup lama. Kalau tak salah semasa peristiwa Nagasaki dengan Hiroshima, ada 4 rakyat Malaysia yang terlibat. Ada 4 rakyat Malaysia yang berada di sana lah. Kalau tak salah yang saya dengar sejarah lah. 4 rakyat Malaysia terlibat. Ada 1 ke 2 orang yang mati, tapi ada 2 orang yang hidup, tapi dah matilah sekarang. Sebab dia berada di sana untuk belajar. Memang kesian lah kan, sebab kejam lah. Mereka syarikat ni dia bom macam tu sampai rakyat. Lah sama dengan cerita yang Malbat Bakara tu lah. Dia nak ceritakan yang
cerita sebenar rakyat Malaysia lah. Kan kalau cerita Black Hawk Down yang sebenar, cerita Malabat Batara tu adalah kesinambungan dari cerita Black Hawk, HWK. Hawk tu macam belang kan. Down. Black Hawk tu adalah kapal helikopter. Down tu dia jatuh. Sebab dia ada istilah masa dah cerita Black Hawk Down tu, Black Hawk Down, Black Hawk Down. So bila Black Hawk Down, gerila Somalia tu, dia kepung helikopter tu. So dia minta pertolongan tentera itu, antara tentera yang minta pertolongan adalah Pakistan dengan Malaysia. Tapi Pakistan sampai sebabkan kawasan tu dikawal oleh gerila tembak bertubi-tubi daripada atas bangunan. Kau bayangkan bertubi-tubi, kau tak sempat apa-apa. Mengucap tu tempat. Okay, so Malaysia sampai, patut Pakistan mundur. Dia undur, dia reverse. Okay, dia bukan menyerah kalah, dia reverse je. Dia salah masuk dia. So, Malaysia pergi. Gila, memang Malaysia gila. Dia masuk dalam peluru yang bertalu-talu tu, tapi disebabkan dua yang mati tu sebabkan kena tembak RPG tu. Yang besar tu, dia punya kereta tu meletup kan, RPG. Tapi sebenarnya kereta kita tu, kereta apa nama tak? APC. APC tu sebenarnya boleh tahan RPG. Tapi sebabkan APC tu macam kereta, macam Humvee. Kenapa dia panggil tentera Pakistan dengan Malaysia tak sasa? Ada Malbat tu, ada dua je tentera yang ada kat situ yang ada APC. Kira Malaysia dahsyat, kita ada, orang lain tak ada. Sebab APC tu adalah kereta berperisai. Kereta berperisai tu maksudnya boleh terima lah tembakan bertalu-talu. Dengan walaupun kena RPG pun masih boleh tahan sebenarnya. Tetapi sebabkan kereta tu dah menerima tembakan bertalu-talu, jadi mungkin dia punya badan tu jadi lemah. So kena RPG sekali habis lah. Tepatlah kena kat tentera Malaysia tu yang mati tu. So yang satu lagi masa tak rasa kalau dalam cerita tu dia masa tengah perang kot, seorang kena tembak kot. Yang satu kena RPG, kau tak rasa tak tahu cerita tak yang saya tengok boleh Hawk Down yang tu. So itulah. So dalam cerita Malbat tu nak tunjukkan keperwiraan tentera Malaysia yang sebenar, bukan US. Even dalam cerita Malbat tu tentera US datang tengok. So dia datang tengok, dia kata inilah cerita sebenar. Cerita sebenar yang patut dipertontonkan. Bukan Black Hawk Down tu. Black Hawk Down tu dia kata kalau jatuh, lepas tu dia kata dia dapat keluar sendiri. Dia kata dia dah jatuh, kepung, lepas tu dia berperang, dia dapat keluar sendiri. Apa itu yang datang tu buat apa? Tak ada apa-apa. Tolong bawa balik. Naik kereta tolong bawa balik. Lepas tu bye-bye. Itu je lah. Dekat cerita yang berperang tu, yang menembak bertalu-talu tu ialah tentera Malaysia. Okay. Itulah sebab tu dia buat cerita Malbat. Okay. Yang jual tu. Okay. Ini ya, letusan bom atom yang Nagasaki Hiroshima US ni, dia siap rakam tau. Carilah kat Google, dekat YouTube. Siap rakam. Bangga dia orang. Okey, penyanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Penyanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear bermula dalam reaktor nuklear. Rajah 12.10 dengan Rajah 12.11 menunjukkan struktur stesen jana kuasa nuklear dan mekanisme penjanaan tenaga elektrik di stesen jana kuasa tenaga nuklear. Okey, kita tengok ini ada soalan yang tanya bahan-bahan dia nampak ada rod pengawal, gas karbon dioksida, ada reaktor, ada rod api nuklear, moderator grafik, perisai kena hafal bentuk benda apa yang ada dalam tu. Air masuk, turbin, penjana, menara elektrik, okey, kondenser. Okey, tindak balas nuklear dia akan menghasilkan air yang dididihkan menjadi steam dan steam akan memutarkan turbin, turbin tu akan menjana tenaga elektrik. So Rajah 12.2 menerangkan fungsi-fungsi bahagian di dalam reaktor nuklear. Okey. So, rod unsur bahan api nuklear, unsur bahan api nuklear lazimnya digunakan dalam pembelahan nukleus dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear
iaitu uranium 235 ataupun U35. Uranium 235 ni salah satu atom lah, bahan yang berradioaktif. Jisim uranium 235 yang hilang ditukarkan menjadi haba. Kelas grafik sebagai moderator terdiri pada blok karbon yang berlubang, yang mana rod unsur bahan api nuklear atau rod kawalan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Karbon digunakan untuk memperlahankan gerakan neutron. Neutron yang berhalaju rendah tidak dapat membelahkan nukleus uranium 235. Okey, lepas tu kita ada ni, kena baca ni. Tak ada cara pun nak faham, kena baca. So, rod bahat pengawal boron atau kadmium terdiri pada boron ataupun kadmium untuk merangkap neutron yang berhalaju tinggi. Jika rod kawalan dimasukkan ke dalam kelas grafit, neutron yang berhalaju tinggi akan terperangkap dalam rod kawalan. Bilangan neutron yang membedil nukleus bahan nuklear akan berkurang, iaitu pembelahan nukleus berkurang. Ejen penyejuk nuklear reaktor. Karbon dioksida ataupun air pada tekanan yang tinggi dialirkan melalui teras reaktor untuk menyejukkannya. Haba yang dipindahkan keluar daripada teras reaktor digunakan untuk memanaskan air bagi menghasilkan steam. Dinding plumbum dan konkrit diperbuat daripada bahan pelindung seperti plumbum dan konkrit yang tebal. Kenapa kena tebal? Sebab dalam tu ada bahan yang radioaktif untuk mengelakkan dia senang untuk pecah. Okay. Plumbum dan konkrit yang tebal berfungsi untuk mengelakkan kebocoran bahan radioaktif seperti bahan nuklear dan neutron yang berhalaju tinggi seperti reaktor nuklear. Sebab tu nak buat tu kos dia adalah besar. Okay, ini contoh soalan. Ulang balik. Impak penggunaan tenaga nuklear. Impak penggunaan senjata nuklear terhadap hidupan dan persekitaran. Penggunaan senjata nuklear terhadap hidupan dan persekitaran adalah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 12-12. Kita tengok. Impak penggunaan senjata nuklear terhadap kehidupan. Kanser. Dicemari bahan radioaktif. Mutasi gen. Merosakkan organ. Pemusnahan bangunan dan hidupan dalam bangunan oleh haba yang tinggi. Pemusnahan bangunan dan hidupan dalam bangunan oleh udara pada halaju dan tekanan yang tinggi. Pemusnahan bangunan dan hidupan dalam bangunan oleh sinaran radioaktif. Merosakkan dan meruntuhkan bangunan. Bahan radioaktif mencemar air, udara dan tanah. Nampak? Bila dia tercemar bukan setakat dia tersebar ke udara. Air pun kita tak minum. Tak boleh minum. Memusnahkan lapisan ozon. Menyebabkan musim sejuk nuklear. Kawasan tu jadi sejuk. Memang betul. Tengok kawasan dekat Jepun yang ditinggalkan tu jadi sejuk. Okey, sebab tumbuhan pun dah rosak. Okey, impak perubahan cuaca. Jelaga yang dibebaskan ke atmosfera memantulkan cahaya matahari ke angkasa lepas, lalu menyebabkan suhu permukaan bumi menurun dan menyebabkan musim sejuk nuklear. Pencemaran alam sekitar. Bahan radioaktif yang berbahaya seperti iodin 131, cesium 135, plutonium 239 yang dibebaskan akan mencemarkan atmosfera, permukaan bumi, tanah, laut, air, di bawah tanah dan alam sekitar yang lain. Pemusnahan lapisan ozon. Sinaran mengion menyebabkan penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon yang nipis kurang melindungi kehidupan di bumi daripada pendedahan terhadap sinaran ultra ungu daripada matahari. Pendedahan pada sinaran ultra ungu boleh menyebabkan penyakit kanser, mutasi gen, mutasi kromosom dan kerosakan sel dalam badan. Pencemaran sumber makanan. Organisma yang terdedah kepada sinaran radioaktif menjadi tercemar dan menjadi radioaktif. Hal ini menyebabkan pencemaran sumber makanan berlaku dalam hubungan makanan antara organisma yang dicemari itu. Pemusnahan bangunan dan kehidupan dalam bangunan. Sinaran radioaktif yang berbahaya, haba yang musuh tinggi dan suhu pada halaju dan tekanan tinggi memusnahkan bangunan dan membunuh hidupan dalam bangunan tersebut. Okey, tenaga nuklear di Malaysia.
Okey, ini dah sudah cerita tadi kan, kita kena kat Malaysia ni. Kewajaran pembinaan stesen janakuasa di Malaysia. Kita tengok. Maklumat dalam Rajah 1213 menunjukkan sumber tenaga yang digunakan di Malaysia pada tahun 1995. Peratus sumber tenaga fosil seperti arang batu, gas asli, diesel dan bahan api yang digunakan jauh lebih besar daripada sumber tenaga alternatif seperti hidroelektrik. Kita ada hidroelektrik kat Perak, kat Selangor tak ada. Kat Perak saja kat satu kat Selangor. Kat Sarawak kita ada Empang Bakul. Besar gila. Kalau tak salah saya sebesar negeri Perlis kita kata. Dah Sarawak pun besar kan. Solar. Solar ni sebab tu sekarang ni senang je korang nak beli tiket. Beli dekat Shopee. Dia punya panel tu pasang sendiri pun boleh. Dia ada alat kawalan lah. Dia ada alat kawalan. Macam saya ada lampu depan masa tu lampu solar. Saya nak pasang satu dekat depan tempat di sini. So memang orang beralih lah sebab kan bila api pun masih tinggi. Orang beralih lah. Tapi dia tak berapa kuat lah. Tak berapa terang. Tak berapa terang. Okay. Biogas yang digunakan. Oleh kerana sumber tenaga fosil merupakan sumber tenaga tidak boleh baharu, sumber ini kian berkurang. Penggunaan sumber tenaga alternatif daripada sumber tenaga boleh baharu perlu dipertingkatkan. Penggunaan sumber tenaga hidroelektrik di Malaysia berkurang daripada tahun 1995 hingga 2015 dan sumber tenaga alternatif seperti solar, biogas dan biogas kurang 1%. Mungkin lepas ni orang nak buat sekarang, nak buat bumbung rumah pun dah makan duit beribu-ribu. Tak payah buat bumbung rumah, terus pasang panel solar. Tapi itulah tak bolehlah semua nak pakai panel solar. Kalau hujan dah tak ada tenaga elektrik kan. So macam dia panel solar ni kita pakai bila dia ada. Tak ada kita boleh pakai tenaga elektrik. Macam saya pun nak cuba buat. Macam ada jual kat Shopee tu, panel solar tu, dia ada sistem dia tu, kita boleh gunakan dia untuk pemanas air. Dalam bilik air, kipas dengan lampu. Satu lampu, satu kipas. Boleh. Okey lah. Kan? Kalau contoh tiba-tiba elektrik tak ada, tak ada. Contoh kan. Okay. Sumber tenaga alternatif lain seperti solar, biogas, kurang 1% manakala penggunaan sumber tenaga nuklear dalam sistem janakuasa nuklear untuk menjanakan tenaga elektrik seperti menjadi satu isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga di Malaysia. Perdebatan tentang kewajaran pembinaan stesen janakuasa nuklear masih berterusan di Malaysia tanpa ada penyelesaiannya dan isu-isu seperti yang dibuatkan pada Rajah 1214. Masih tak selesai hingga sekarang. Sebab tu tak boleh buat. Memang dah ada macam ura-ura nak buat dah lama lah. Sampai sudah isu-isu tak selesai. Jadi tak terbina lah stesen janakuasa nuklear kat Malaysia. Sampai sekarang tak ada. Okay. Yang ada yang saya cakap tadi tu untuk kajian. Adalah untuk kajian kecil. Setengah negara seperti China mengatasi masalah kekurangan tenaga dan pencemaran udara melalui penggunaan tenaga nuklear. Pihak seperti IAEA International Atomic Energy Agency dan Persatuan Nuklear Sedunia World Nuclear Association menyokong penggunaan tenaga nuklear. Manfaat penggunaan tenaga nuklear seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1214 kat bawah ni. Manfaat dia 1214 atas. Ni okay. Lepas tu membantah penggunaan tenaga nuklear. Setengah negara seperti Jepun mengalami bencana nuklear yang disebabkan oleh kemalangan seperti yang berlaku di stesen janakuasa tenaga nuklear di Fukushima. Tadi saya sebut. Kan saya sebut Fukushima ni kan. Pihak seperti NIRS, Nuclear Information Resources Services, and Greenpeace International membantah penggunaan tenaga nuklear. Kesan buruk penggunaan tenaga nuklear seperti yang disebutkan dalam Rajah 12.5.
Ini soalan habis lagi kerana dia. Habis dah 40.